Baik, kita mulakan Suratul Ahzab. Mulai daripada ayat pertama. Ahzab ni jamak daripada perkataan Hizbun. Hizbun ni golongan. Jadi kalau Ahzab, golongan-golongan. Golongan-golongan. Itu Ahzab, jamak daripada Hizbun. Kalau Hizbun maknanya golongan. Macam kita dengar di Timur Tengah, Hizbullah, ada satu parti, Hizbullah, parti Allah. Parti Allah atau golongan Allah. Hizbu boleh dikatakan golongan, organisasi, parti, itu Hizbun. Jamaknya Ahzab. Jadi yang dimaksudkan dalam Ahzab ini ialah tentera bersekutu. Dia bersekutu. Golongan-golongan tu bersekutu jadi Ahzab. Golongan ni golongan musyrikin, bukan golongan Islam. Golongan musyrikin bersekutu, disebutlah Ahzab. Baik, kita mulakan. Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Ittaqi, bertakwalah oleh engkau. Ittaqi itu fi'il amar. Kalau fi'il madhi naikkan atas, ittaqo, telah bertakwa ia. Ittaqi ni asalnya qafiyah, ya tu hilang sebab dia huruf mu'tal. Jadi bila fi'il amar dia hilang, jadi ittaqi, takut, tak bertakwalah oleh engkau Allah, kepada Allah. Wala tuti, dan jangan engkau taati, al-kafirina, akan orang-orang yang kafir. Wal munafiqina, dan orang-orang munafik. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah ia, aliman, amat mengetahui, hakima, lagi amat bijaksana. Wattabi', dan ikutlah oleh engkau, ma, akan apa yang yuha, ia diwahyukan, ilaika, kepada engkau, min, daripada, Rabbika, Tuhan engkau. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah ia, bima, dengan apa yang, ta'maluna, kamu kerjakan.
Khabira, amat mengetahui perkhabaran. Sambung, wa tawakkal, dan bertawakallah oleh engkau. Allah, ke atas Allah. Wa kafa, dan cukuplah. Billahi, dengan Allah. Wakila, yang memelihara. Baik, semula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ahzab ayat 1. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, ittaqillah, bertakwalah oleh engkau kepada Allah. Wala tuti'il kafirin, dan jangan engkau taati akan orang-orang yang kafir, wal munafikin, dan orang-orang munafik. Mereka ini menyalahi syariat Nabi, menolak syariat Nabi, dan menyalahi syariat Nabi. Jangan engkau taati mereka, yang kafir, yang munafik. Sebab itu, kadang munafik ini bukan dia daripada kalangan kafir. Kalau kafir dia tetap kafir. Munafik yang ada dalam Islam, dalam kalangan Nabi, dia munafik. Depan Nabi bukan main dia angguk, tapi belakang Nabi dia menyalahi syariat Nabi. Nah, ini munafikin, bermuka-muka. Itu kadang kalau kita tengok cara solat orang-orang Syiah, orang Syiah, kita tengok solat mereka ni jauh daripada cara kita solat. Dia punya solat boleh berkata-kata, jauh bezanya atau lari sangat daripada solat ahli sunnah wal jamaah. Rasanya kalau kita bermakmum dengan mereka, kita sendiri pun rasa tak sah solat. Jadi itu pegangan mereka. Sebabnya mereka tidak percaya hadis daripada hadis-hadis yang datang daripada sahabat-sahabat Rasul. Mereka tak suka hadis. Mereka benci Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ali tak dibenci, sampai Uthman. Semua dibenci. Bayangkanlah, kalau hadis daripada Umar tak diterima, daripada Abu Bakar, daripada Uthman tak diterima. Bahkan mereka akan melaknat. Bukan hanya khalifah, tapi Aisyah juga termasuk orang yang mendapat laknat mereka. Masya Allah. Jadi sukar kita kalau golongan mereka ada pada kalangan kita. Innallaha kana aliman hakimah. Sesungguhnya Allah adalah ia amat mengetahui lagi amat bijaksana. Wattabi ma yuha ilaika, dan ikutlah oleh engkau akan apa yang ia diwahyukan kepada engkau. Engkau ni balik kepada Nabi. Wahai Muhammad, ikutlah apa yang diwahyukan kepadamu, min rabbik, daripada Tuhan engkau. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah adalah ia dengan apa yang kamu kerjakan amat mengetahui perkhabaran. Nabi bukan senang. Nabi seorang, yang lain tak Muslim. Yang Muslim Nabi seorang, yang dapat wahyu Nabi. Bukan senang Nabi nak menyampaikan wahyu ini. Kalau disampaikan pun musuhnya ramai.
yang tak menerima ramai, yang berpaling ramai. Ya, wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah oleh engkau ke atas Allah. Wahai Muhammad, berserah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah yang memelihara. Jadi bukan hanya Nabi, kita umat Nabi pun banyakkan tawakal kepada Allah. Ya, kita tak tahu orang dengki kat kita, orang marah kat kita, orang buat durjana di belakang kita tak tahu. Jadi kita juga bertawakal kepada Allah macam mana Nabi bertawakal kepada Allah. Kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah yang jadi pemelihara kita, penjaga kita. Ya, itu pelajaran kita dapat. Baik, sambung lagi ayat seterusnya. Ma ja'ala, ma tiada, ja'ala telah menjadikan ia. Allahu oleh Allah. Li rajulin bagi seorang laki-laki, min daripada, qalbaini dua hati, fi jawfihi dalam dadanya. Wama dan tiada, ja'ala telah menjadikan ia. Telah menjadikan ia azwajakum, akan isteri-isteri kamu. Allai, orang-orang yang tuzahiruna, kamu ziharkan, zihar ya, kamu ziharkan, min hunna daripada mereka, ummahatikum ibu-ibu kamu. Wama dan tiada, ja'ala telah menjadikan ia. Ad'iyaakum, anak-anak angkat kamu. Abna'akum, anak-anak kamu. Zalikum, yang demikian itu, qaulukum, perkataan kamu. Biafwahikum, dengan mulut-mulut kamu. Wallah, dan Allah, yaqulu, ia berkata, al-haq, benar. Wahwa, dan dia, yahdi, ia pimpin, as-sabila, akan jalan. Bracket kebenaran. Ayat selanjutnya, ayat 5. Ud'uhum, panggillah olehmu akan mereka.
panggillah olehmu akan mereka. Li'abaikum, bagi bapa-bapa mereka. Wa aksatu, dia lebih adil. Indallah, di sisi Allah. Fa'in lam, maka jika tidak. Maka jika tidak, ta'lamu, kamu mengetahui. Aba'akum, akan bapa-bapa kamu. Fa'in lam, ulang, fa'in lam, maka jika tidak, ta'lamu, kamu mengetahui. Aba'ahum, akan bapa-bapa mereka. Fa'ikhwanukum, maka saudara-saudara kamu. Fiddin, dalam agama. Wa mawalikum, dan yang melindungi kamu. Walaisa, dan tidak ada. Alaikum, atas kamu. Junahun, kesalahan. Fima, pada apa yang. Toktum, telah tersalah kamu. Bihi, dengannya. Walakin, dan tetapi. Ma, apa yang. Ta'ammadat, telah bersengaja ia. Telah bersengaja ia. Qulubukum, oleh hati-hati kamu. Wa kana Allah, dan adalah Allah. Ghafurun, amat pengampun. Rahima, lagi amat penyayang. Baik, saya semula ya. Dua ayat ni panjang, tapi ayat ni adalah ayat hukum. Baik, saya semula. Ma ja'alallahu, ayat 4 ya. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Tiada telah menjadikan ia oleh Allah bagi seorang lelaki daripada dua hati dalam rongganya atau dalam dadanya. Maknanya Allah tak menjadikan seorang itu ada dua hati. Ya, tapi Allah jadikan seorang itu hanya satu hati. Ya. Bila baik, baiklah seluruh badan. Bila buruk, buruklah seluruh badan. Kata Nabi, kolbun.
iaitu hati. Kalau satu disebut kolbun, kalau dua kolbaini. Jadi ya nun tunjukkan tanda berdua ya. Wama dan tiada ja'ala azwajakum, dan tiada telah menjadikan ia isteri-isteri kamu allati, orang-orang yang tuzahiruna kamu ziharkan, minhunna daripada mereka ummahatiku, ibu-ibu kamu. Ini hukum zihar. Jadi Allah tidak menjadikan isteri kamu ya seumpama ibu kamu. Jadi seorang yang sudah berkahwin ya hendaklah tahu hukum ini, yaitu jangan menyamakan ya istri seperti ibunya. Ya. Nah, itu ya adalah ya hukum berat ya mengikut dalam Quran. Ya. Jadi ya boleh letak nota ya nota. Hukum zihar ni selain daripada ayat tadi, letak nota surah Mujadalah. Surah Mujadalah ayat 2, 3, 4. Letak nota ya. Kalau lapang-lapang tengok surah Mujadalah. Mujadalah ayat 2, 3, 4. Okay. Jadi, ya, mengikut dalam tafsir, contohnya, seorang mengatakan, anti alayya ka zohri ummi. Ya, punggungmu, seorang suami dikata kepada isteri, punggungmu macam punggung emakku, seperti punggung emakku. Ya. Jadi, isteri tidak boleh diserupakan dengan ibu. Ya. Sebab ya ibu itu adalah yang melahirkan kamu. Jadi artinya seseorang tidak boleh menyamakan isteri tadi, ya tubuh badan isteri itu menyerupai tubuh badan ibu, tak boleh ya. Tapi boleh kalau hal-hal yang berkaitan luaran seperti masakan. Kau pun dimasak ni macam aku masak. Contoh itu tak mengapa. Ya. Tapi kalau ya menyamakan tubuh, ya, itu berat sikit. Ya. Jangan menyamakan tubuh isteri seperti tubuh ibu. Baik, saya bacakan sedikit dalam surah Mujadalah. Allazina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Orang-orang yang menziarkan daripada kamu, daripada isteri-isteri mereka, tiadalah mereka itu ibu-ibu kamu. In ummahatuhum illa allati waladathum. Ya, tiada ibu-ibu mereka melainkan yang melahirkan mereka. Wa innahum layakuluna munkaron minal qauli wa zura. Dan bahawasanya mereka sungguh mengatakan perkataan mungkar daripada perkataan ya dusta. Jadi ya tegas dia punya hukum ya dalam surah Mujadalah. Kemudian diterangkan lagi ya wallazina yuzahiruna min nisaihim, dan orang-orang yang menziarkan isteri-isteri mereka summa yaudu, kemudian mereka mau kembali kepada isterinya atau nak mencampuri isterinya, dia wajib patahriru raqabah, memerdekakan seorang hamba. Boleh letak nota ya. Dia punya hukum tu. Kena memerdekakan seorang hamba sebelum dia sentuh. Okay. Kemudian kalau tak dapati seorang hamba, famalam yajid, maka barang siapa tidak ia dapati hamba, ya katanya fasyamu syahraini mutatabi'aini. Yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Ini kifarah ni ya. Catatkan. Kalau hamba tak dapat, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Yang ketiga, famallam yajid, maka barang siapa tidak dapati, yang ketiga ni fait'amu sittina miskina. Ya, maka memberi makan 60 orang miskin. Berat tak? Ya. Berat hukumnya. Kalau dia nak campur dengan isterinya balik, dia kena bayar kifarah ini. Pertama, memerdekakan hamba memang tak adalah.
Yang kedua, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh selang. Tidak boleh berhenti. Ya, kalau 2 bulan tu 29 jatuhnya, mana 29 kali 2. Berturut-turut, mutatabi'aini. Ya, kalau dia tak dapati juga atau tidak mampu untuk berpuasa kerana kesihatan contohnya, hendaklah dia memberi makan 60 orang miskin. Sama ada nak bagi makan sekali ataupun dia berikan makanan kepada 60 orang miskin. Barulah dia boleh bercampur dengan isterinya. Ya. Berat tak? Kan berat. Itu dikatakan ayat zihar, surah yang menerangkan tentang zihar. Ini surah apa tadi? Surah Ahzab. Tafsiran tadi suratul Mujadalah. Ya. Ini satu hal, maknanya dia kena tahu, kena tahu hukum ini. Sebab itu kalau kursus ni baiknya biarlah dia ajar hal-hal macam ni. Nampak macam remeh, tetapi hukumnya berat. Baik, lagi wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum, dan tiada telah menjadikan ia anak-anak, balik semula surah ayat 4 tadi. Dan tiada telah menjadikan ia anak-anak angkat kamu anak-anak kamu. Zalikum qaulukum biafwahikum, yang demikian itu adalah perkataan kamu dengan mulut-mulut kamu. Orang musyrikin dulu, zaman musyrikin mereka mengatakan anak angkat itu adalah anak sendiri. Anak sendiri. Sebab itu Nabi SAW menikahi bekas anak angkat dia, iaitu isteri Zaid. Ini berlaku. Zaid itu adalah anak angkat Nabi. Dan Allah setelah dia Zaid bin Harithah ni, setelah dia menceraikan isterinya sebab dia tidak sehaluan, asyik bertekak-tekak agaknya, tak sehaluan, akhirnya diceraikan oleh Zaid. Bukan kerana tekanan daripada Nabi, tidak. Nabi nasihatkan suruh berbaik dengan isterinya, tapi mungkin kerana tidak bersesuaian agaknya, tidak, akhirnya bercerai juga. Lalu Allah memerintahkan untuk mengahwini isteri si Zaid ini. Jadi Zainab bin Jahsy, Zainab ni namanya Zainab. Jadi Zainab kahwinlah dengan Rasul. Kecoh. Satu negeri kecoh mengatakan Muhammad mengahwini anaknya. Kan berat. Jadi sebab orang musyrikin mengatakan anak angkat tu adalah anak sendiri. Jadi Allah katakan, dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkat kamu adalah anak-anak kamu. Itu adalah perkataan daripada mulut-mulut kamu sahaja. Wallahu yaqulul haq, dan Allah berkata benar, wa huwa yahdis sabil, dan ia pimpin akan jalan. Itu jalan yang benar. Jadi setelah Nabi mengahwini anak angkat tadi, itulah salah satu daripada pecahnya adat jahiliyah yang selama ini menjadi pegangan. Mungkin orang-orang kalau tak ada kisah Nabi mengahwini anak angkatnya, mungkin masih orang berpegang makna diharamkan mengahwini anak angkat dia. Jadi Nabi mengahwini itu sebenarnya ialah perintah daripada Allah Ta'ala, dan memecahkan adat jahiliyah. Baik, itu satu kena faham bahawa anak angkat adalah bukan anak kamu. Anak angkat tetap anak angkat. Ud'uhum li'abaihim, panggillah olehmu akan mereka kepada bapa-bapa mereka, wa aqsatu indallah, dia lebih adil di sisi Allah. Maknanya
Ya, anak-anak angkat ni jangan dibin-binkan kepada yang mengangkat. Orang kita ni suka macam tu. Ya, agaknya tidak ada penasihat-penasihat ya daripada alim ulamanya ke ya, dan setengahnya pula ya, contoh ya, ini contoh ya, ada yang terjadi. Contoh dia ambil anak tu di Pahang, di satu rancangan keluarga di Pahang sana. Kemudian anak ni dibawa ke KL. Ya. Dan di KL ni sudah dibinkan kepada keluarga angkat ni. Ya. Tujuannya ya supaya si anak ni putus langsung dengan keluarga sebenar. Sebab itu dijauhkan daripada Pahang tadi, bawa ke KL. Ya. Jadi anak-anak ini ya tak mengetahui yang dia adalah anak angkat. Dan jiran-jiran pun bukan jiran yang ya dikenali daripada kampung, tidak. Ya, jadi jiran-jiran ini pun yang tak kenal. Jadi mereka anggap itu anak dia. Jadi ya diiktiraflah sebagai anak dia. Anak ni pun tak tahu yang dia anak angkat. Ya. Adakah boleh macam tu? Ya. Ini yang dikatakan oleh Allah Ta'ala. Ya, panggillah olehmu akan mereka kepada bapa-bapa mereka, dia lebih adil di sisi Allah. Kita salah, kita mengambilkan ya yang mengangkat salah. Jadi kita kena binkan juga kepada bapa mereka. Kita hanya asuh dia. Kalau kita baik dengan anak angkat ini pun, anak angkat ni tak lari ke mana pun. Bisa kata dia nak jumpa keluarga dia, dia akan jumpa, tapi dia tak akan ya balik ke sana. Apa sebabnya? Ya, keluarga angkat lebih baik dan dia lebih ya mesra ataupun lebih senang atau lebih mewah ya dengan keluarga angkatnya. Jadi dia tidak akan balik kepada keluarga sebenarnya. Tapi dia mengenali, dia berbaik, ya. Itu. Tapi kita takut nanti dia lari balik. Kita punya perasaan macam tu. Itu silap, ya. Fa'ilam ta'lamu aba'ahum, maka jika tidak kamu mengetahui akan bapa-bapa mereka, fa ikhwanukum fid din, maka saudara-saudara kamu dalam agama, wa mawalikum, dan pelindung-pelindung kamu. Ya. Maknanya, kalau kamu tidak mengetahui bapa mereka, ya, maka ya siapa ya anggaplah ya mereka itu adalah saudara kamu. Ya, dan juga ya boleh dikatakan sebagai siapa pelindung kamu. Pelindung atau pengiring kamu. Maknanya misal kata tak tahu ya anak ni siapa bapa dia. Ya. Mungkin anak ini ya dapat ya daripada pusat penjagaan ke ya. Jadi tak ada mak ayah dia. Jadi pada masa itu ya tak boleh dibinkan kita. Tapi ya boleh orang-orang mengatakan ini anak si fulan tu. Jadi kita sebagai orang luar tu kita mengatakan anak si fulan tu lah. Ya. Yang menjaga dia, yang melindungi dia. Boleh dikatakan ini anak si fulan. Tapi ya dalam bin itu tidak ada bin kita. Apalagi yang susah ialah anak perempuan. Ya. Anak perempuan perlu kepada wali. Tapi bila dikahwinkan tadi, bapa angkat ni berperanan sebagai wali kerana dia ni bin kepada dia. Ini lagi kacau. Ya. Dah lah buat salah. Ya, mengebinkan, kemudian kita mengahwinkan mereka ya dengan ya wali yang tidak disyariatkan oleh agama. Dia jadi wali lagi, ya. Ini ya jadi dosa atas dosa. Ini bertimpal-timpal lah. Bila kita dah menyalahi hukum Allah, akhirnya bertimpal-timpal dosa kita, ya. Walaisa alaikum junah, dan tiada kesalahan atas kamu junah, dan tiada atas kamu kesalahan bima ahtatum bihi, pada apa yang telah tersalah kamu dengannya. Maknanya kalau dulu memang jahil lah, dia ambil anak angkat itu dibinkan kepada dia. Tapi bila dah besar kita nak tukar balik susah, sebab dia sudah tersenarai sebagai
ia pendaftar dalam pendaftaran macam tu. Ya, sedangkan kadang nama betul kita tukar dengan nama lain pun tak boleh dibuang nama asal kita, melainkan letak alias, ya, nama lain, tapi nama tetap asal tu ada. Apalagi kalau dah bin pula, ya, dah tercatip pun susah nak dibuang. Kalau saya kata atas kejahilan kita, ya, tak mengapa, tak salah. Walakin dan tetapi ma ta'ammadat qulubum, dan akan tetapi dan tetapi apa yang telah bersengaja, ya, telah bersengaja ia oleh hati-hati kamu. Mana perbuatan sengaja tu yang berdosa. Tapi bagaimana kalau nak mengahwinkan? Cerita ni pula. Macam mana pula setelah kita tahu hukum, ya, anak ni perlu wali. Ya, seandainya tidak diketahui walinya, ya, kita mengadulah kepada hakim, ke wali hakim. Ya, maknanya kahwin tu kahwin kat pejabat. Jadi maklumkan kepada anak, maklumkan kepada, ya, bakal menantu, ya, maklumkan cerita sebenar, ya. Jadi supaya, ya, mereka nak hidup berumah tangga lebih baik, lebih aman, kita kena berterus terang supaya, ya, perkahwinan itu berkat, ya. Jadi, ya, dikahwinkanlah dengan walaupun bin kita, ya, tapi kita maklumlah kepada pihak, ya, yang berwajib seperti wali hakim, ya, kita maklumkan kisah sebenar, maka dia akan terima dan mereka akan, ya, nikahkan sebagai berwalikan hakim. Tak ada salah, ya. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan adalah Allah itu amat pengampun lagi amat penyayang. Dulu ada satu kisah, ya, di Kolpila lah. Anak ni sebenarnya si ibu ni, dia dapat anak ni cara tak baik lah. Mana dia bekerja dengan Cina, kemudian dapat anak daripada Cina tu, ya. Jadi anak tu, ya, dibinkan kepada adik-beradik dia. Maknanya si mak angkat ni binkan kepada adik-beradik mak dia. Jadi bila, ya, dia dah, ya, nak berkahwin, dia masa itu, ya, kita tahu, kenal, dan bakal yang lelaki yang nak kahwin dengannya juga, ya, kita dah kenali. Lalu kita sembang-sembang dengan, ya, yang bakal menantu ni, sembang-sembang cerita sebenar itu. Ini dia terima. Dia terima. Kemudian mereka pun berpakat untuk kahwin di pejabat, ya, berwalikan hakim. Okey, selesai masalah. Ya, pak saudara tu yang patut jadi pak saudara tu, yang bin pak saudara tu, ya, pak saudara tu pun, ya, tidak ada hal, tak ada apa, tak ada salahkan pun. Sebab, ya, itu cerita sebenar. Jadi, ya, maknanya, ya, sebenarnya tak ada susah pun. Ya, mereka dah suka, dah sayang, dan mereka tidak membuang pun. Ya, keluarga angkat tu walaupun dia sudah berkahwin, walaupun dia sudah mengetahui kisah sebenarnya, sebelumnya tak tahu. Bila nak kahwin tu baru tahu, ya. Jadi, ya, alhamdulillah, tak ada apa, elok, berkat. Jadi kena macam tu, ya. Kena berterus terang, itu lagi baik, ya. Baik, ya, kita Quran sekadar itu dulu, dan kita sambung pelajaran sorof, ya. Kalau boleh kita sambung lagi pelajaran sorof, supaya jangan lupa sampai mana hari itu, ya. Ada latihan lah itu. Nah, boleh buka mic, ya. Sekarang ditutup mic, cuba buka. Masih lagi bilangan 9, ya. Bilangan 9. Hari itu suruh lengkapkan, tak silap, ya. Bilangan 9 itu suruh lengkapkan. Ingat tak?
Nah, kan? Okey. Sekarang ni bilangan 9 ini, doroba, yadribu, dorban, idrib, la tadrib, doribun, madrubun. Ya. Kita perlu lengkapkan, ya, dia mengikut nombor berapa itu? Doroba yadribu ke nombor berapa? 15 ke, 16 ke? Ikut bilangan 15 ke 16? Jalasa yajlisu kan? Iyalah. 16 ya. Jadi sekarang ni dia hanya sampai doroba ni hanya sampai isim maf'ul. Jadi kita perlu buat makan, zaman, alat, tafdil, mubalaghah, madi majul, mudhari majul ya. Okey. Kita sambung. Lepas madrubun apa? Madribun lagi. Madribun lagi. Alat midrobun, okey. Madi isim tafdil adrobu, mubalaghah darrabun. Madi majhul duriba, mudhari majhul yudrabu. Okey, nombor 2 ja'ala. Ja'ala mengikut wazan 15. 15 ya, ikut wazan 15. Nombor 15. Jadi ja'ala ya ja'alu ja'lan ij'al la taj'al ja'ilun maj'ulun. Sambung apa dia? Maj'alun lagi mij'alun aj'alu ja'alun lagi ju'ila yuj'alu. Okey, nombor 3 nasara yansuru. Ikut nombor apa? 17. Nasara yansuru ikut bilangan 17. Nasara yansuru nasron unsur la tansur nasirun mansurun. Sambung. Mansurun lagi. Mansurun alat. Minsurun tabdil. Ansaru mubalaghah. Nasarun madi majhul. Nusira mudhari majhul. Yunsaru. Okey, nombor 4 alima ya'lamu ikut wazan mana, bilangan berapa? Alima ya'lamu 18 ya. Alima ya'lamu. Okey, alima ya'lamu ilman. I'lam la ta'lam alimun ma'lumun. Sambung. Ma'lamun lagi. Ma'lamun alat. Mi'lamun madi majhul. Apa tak tafdil? A'lamu mubalaghah. Allamun madi majhul. Ulima mudhari majhul. Ulima madi majhul ulima mudhari majhul yu'lamu. Okey, nombor 5 hasiba yasibu ikut mana? Wazan mana? Bilangan 19. Hasiba yasibu husbanan ihsib la tasib hasibun mahsubun. Sambung. Mahsabun
Mahsabun, mahsabun itu makan zaman ya, makan zaman. Mahsabun, mahsabun. Alat mihsabun. Ya, tabdil ahsabu. Mubalaghah hasabun. Madi majhul. Husiba mudhari majhul. Yuhsabu. Okey, yang akhir nombor 6 ini hasuna yahsunu, ikut wazan mana? 20. Ikut wazan 20. Hasuna yahsunu husnan, uhsun la tahsun, hasinun. Tengok isim fa'ilnya hasinun ni guna ya. Ya, hasinun. Isim maf'ulnya mahsunun. Makan zaman? Makan zaman? Mahsanun, mahsanun. Sebut dua. Mahsanun, mahsanun. Tafdil? Ahsanu. Ahsanu. Mubalaghah? Hassanun. Hassanun. Madi majhul? Husina. Mudhari majhul? Yuhsanu. Ya. Cuba tengok nombor 1 balik. Nombor 1 ya. Nak menentukan baris. Sekarang ni doroba yadri, yadri tu cuba bulatkan yadri baris bawah tu. Yadri bariskan. Bulatkan. Atau tanda pun tak apa. Atau bulatkan yadri. Jumpa tak? Balik asal nombor 9, bilangan 9. Doroba nombor 1. Doroba yadri, yadri, ri tu. Baris bawah tu bulatkan. Yadribu, kan baris yang tengah tu ro bawari tu. Yang bulatkan yang ro bawari saja, yang ri saja. Baris tu bulatkan. Ri tu bulatkan. Ya. Okey, itu nombor 1. Nombor 2, bulatkan yang mudhari tu ya ja'a tu. Baris atas tu bulatkan. Ya ja'a. Okey. Nombor 3, yansu. Su dia tu, su. Tu baris depan dia tu, bulatkan. Nombor 4, ya'la. La tu. Nombor 5, yahsi bawah. Si. Yang nombor 6, yahsu. Su. Okey, itu fi'il mudhari. Ya. Cuba tengok fi'il amar. Fi'il amar ya. Idrib. Ri tu bariskan bawah, ri tu. Ri. Sama, ri bariskan bawah. Kemudian ij'al, tu baris atas. Unsur su, i'lam la, isib si, usun su. Okey, dah. Kemudian fi'il nahi, fi'il nahi sama la tadrib, ri dia tu. Ri, la taj'al, tansur su, ta'lam la, tahsib si, tahsun su. Dah. Tahsun, la tahsun, su. Su dia tu. Kan? Okey. Sekarang ni saya nak kenalkan fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il nahi mesti nak sama baris. Kalau tak sama, salah. Sur, sot, depan. Baris depan. Baris depan. Jadi baris depan dia ikut apa? Ikut mudhari. Ikut mudhari. Kita kalau nak kenal 3 huruf ni, fi'il mudhari mesti sama dengan fi'il amar, fi'il nahi barisnya. Contohnya nombor 2. Ya ja'alu mudhari, amarnya mesti baris atas juga. Ij'al la taj'al.
Kalau yansuru, nombor 3, yansuru mudhari, amarnya mesti sama sur, unsur, la tansur. Balik depan, ikut mudhari. Ya'lamu, cuba bunyikan. I'lam, bunyikan. I'lam, la ta'lam, sebutlah. Kalau yahsibu, tak, fi'il amar, bunyikan fi'il amar dengan fi'il nahi. Tak, yahsibu mudhari. Sekarang bunyikan fi'il amar. Isib nahi la tahsib. Okey, nombor 6 yahsunu. Kalau amar lagi la tahsun. Ya. Di situlah di situ baru betul. Baru betul dalam sorof. Kalau ya fi'il amar dengan fi'il nahi mesti nak sama dengan bentuk mudhari. Mudhari itu bawah, dia pun bawah, mudhari depan pun dia depan. Macam tu. Ya. Itu kita mengenal ya mudhari untuk buat fi'il amar. Jadi ikut baris dia lah ya. Baru jadi ya. Baik ya, itu panduan ya, panduan untuk fi'il amar dan fi'il nahi ya. Fi'il nahi. Jadi kalau kita jumpa pada fi'il amar, fi'il nahi itu, tengok bentuk dia macam mana ya. Macam tu. Saya rasa itu saja dulu dan akan datang baru kita nak tengok pada praktik dalam membuat fi'il amar dan fi'il nahi ini ya. Jadi yalah kalau boleh ya. Kalau boleh kita buat nombor 10 ni, nombor 10 ya. Nombor bilangan 10. Nampak tak bilangan 10? Akroma, kemudian aslama tu kosong kan? Aslama. Jadi aslama ni ikut contoh akroma. Ya. Akroma, kemudian yang kedua sodako, kazaba, qatala, sodoroba. Ya. Jadi yang itu untuk pelajaran akan datang cuba penuhkan dululah ya. Baik, itu saja untuk hari ini. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Sadaqallahul azim wa sadaqar